Shalom teman-teman sekalian, salam berkat dan salam sejahtera saya ucapkan. Semoga saudara-saudari semua sehat dan ceria di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam siri yang ke-6 bahagian part B yang akan saya teruskan daripada topik disiplin doa seorang pemimpin, iaitu bagaimana mendengar suara Tuhan. Saudara-saudari, sebagai seorang pemimpin, kita tidak ada pilihan lain. Tidak ada option lain kecuali menjadi seorang yang mendengar suara Tuhan. Dalam perkataan lain, seorang pemimpin adalah seorang yang mengikut dan mematuhi apa yang mahu Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudari. Jikalau kita tidak mendengar suara Tuhan, kita secara automatik hilang kelayakan kita sebagai seorang pemimpin kerana kita tidak akan tahu ke mana hala tuju pasukan kita. Kita tidak boleh memberikan arahan dan bimbingan ke arah manakah tim kita akan pergi. Amin. Jadi saudara-saudari, apabila kita mempunyai idea baru ataupun impression baru, bagaimanakah kita tahu bagaimana idea ataupun impression tersebut datangnya daripada Tuhan? Ini penting untuk kita sebagai seorang pemimpin. Jikalau kita tidak hati-hati, ada satu ketika kita akan mendengar daripada Tuhan, dan mungkin ada satu ketika kita akan mendengar daripada iblis, atau mungkin ada satu ketika kita akan mendengar daripada kedagingan kita diri kita sendiri. Contoh yang klasik ialah apabila Yesus bersama dengan 12 muridnya pada satu hari, dan dia memandang kepada Petrus dan bertanya kepada Petrus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Simon Petrus pula menjawab, "Engkau ialah Kristus, Anak Allah yang hidup." Kemudian kita tahu, saudara-saudari, di dalam Matius 16:17, Yesus memuji Petrus lalu mengatakan, "Diberkatilah engkau Simon, anak Yunus, yang memberitahumu bukannya manusia, tetapi Bapakku di syurga." Wow, Yesus mengatakan bahawa pada ketika itu Petrus mendengar suara Tuhan yang memberitahu Petrus bukanlah manusia, tetapi Allah Bapa yang di syurga. Oleh itu penting, saudara-saudari, untuk kita mendengar suara Tuhan. Amin. Tetapi setelah beberapa ketika, Yesus ada mengatakan kepada muridnya bahawa dia harus pergi ke Yerusalem dan dia akan menanggung banyak penderitaan daripada pihak pemimpin masyarakat, ketua imam dan juga ahli Taurat. Kemudian dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga akan dibangkitkan semula. Apa yang berlaku, saudara-saudari, seperti yang tertulis di dalam Matius 16:22-23 ialah Petrus menarik Yesus ke tepi lalu menegur dia, "Tuhan, semoga Allah jauhi semua itu daripadamu. Semua itu tidak boleh berlaku kepadamu." Yesus berpaling sambil berkata kepada Petrus, "Pergilah dari sini, iblis. Engkau batu sandungan bagiku, kerana kamu tidak berfikir secara Allah, tetapi secara manusia." Wow, saudara-saudari, sebelumnya ini Petrus dipuji kerana mendengar suara Bapa yang di syurga. Dan sekarang Yesus berpaling kepada Petrus dan mengatakan, "Pergilah dari sini, iblis." Inilah yang harus kita hati-hati di dalam kita mendengar. Atau kita harus berhati-hati di dalam kita mendapat idea yang baru untuk tim kita. Atau kita harus berhati-hati apabila kita mendapat impression yang baru. Sebab itu di dalam 1 Yohanes 4:1 mengatakan, "Saudara-saudara yang kukasihi, jangan percayai setiap roh. Sebaliknya, ujilah setiap roh itu sama ada datang daripada Allah, kerana terdapat ramai nabi palsu telah menjelajah ke seluruh dunia." Nah, saudara-saudari, boleh saya cadangkan beberapa langkah untuk kita menguji sama ada apa yang ada di dalam fikiran kita itu datangnya daripada Tuhan. Kerana firman Tuhan mengatakan kita harus mengujinya. Saya akan kongsikan secara mendalam di dalam khotbah saya yang akan datang. Tetapi cukup untuk kita renungkan untuk hari ini dengan poin-poin yang akan membantu kita menguji apa yang kita dengar.
ataupun menguji idea yang kita dapat, ataupun menguji impression yang kita dapat. Yang pertama ialah apakah ia selaras dengan firman Tuhan. Mengapa? Kerana kebenaran adalah berkekalan. Truth is eternal. Lukas 21:33, langit dan bumi akan lenyap, tetapi kata-kataku tidak akan lenyap. Nah, saudara-saudari, kebenaran tidak akan bertukar. Apa yang benar 2000 tahun yang lalu akan tetap benar untuk yang sekarang ini dan untuk masa yang akan datang. Sebab itu segalanya haruslah diuji dengan firman Tuhan, kerana firman Tuhan adalah kebenaran dan kebenaran adalah yang berkekalan. Amin, saudara-saudari. Yang kedua pula, yang harus kita uji ialah apakah ia akan menjadikan kita lebih seperti Kristus. Ini penting. Yesus adalah standard yang kita gunakan untuk setiap pemikiran, idea dan suara yang kita dengar. Tujuan utama Tuhan yang letakkan kita di dunia ini ialah untuk menjadikan kita lebih seperti Kristus, kan? Di dalam karakter kita. Jadi di dalam Filipi 2:5 mengatakan hendaklah ada dalam dirimu pemikiran yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi adalah selaras dengan kehendak Tuhan jikalau sesuatu itu akan mendalami karakter kita. Amin. Jikalau sesuatu itu menjauhkan kita daripada Tuhan atau mencairkan karakter kita, kemungkinan besar itu bukanlah datang daripada Tuhan. Dan yang ketiga pula, yang boleh kita gunakan untuk menguji idea ataupun impression ataupun suara yang kita dengar ialah apakah keluarga besar gereja bersetuju dengan pemikiran kita. Mengapa penting? Kerana kita tidak seharusnya hidup bersendirian. Kita diciptakan untuk hidup di dalam keluarga Allah. There is safety in numbers, especially among godly people. Adalah suatu yang selamat jikalau kita kongsikan dengan keluarga besar gereja kita, terutama sekali dengan orang-orang yang benar dan beriman. Sebab itu di dalam Efesus 3:10 mengatakan, dengan demikian sekarang pelbagai kebijaksanaan Allah diberitahu oleh jemaah kepada segala pemerintah dan kuasa di syurga. Wow, inilah desain Tuhan, inilah ciptaan Tuhan. Kebijaksanaan adalah melalui jemaah. Amin, saudara-saudari. Dan yang keempat, apakah ia bersesuaian dengan kurnia yang telah Tuhan curahkan kepada kita? Dalam perkataan lain, apakah ia selaras dengan kemampuan ataupun talenta yang diberikan Tuhan kepada kita? Nah, ada masanya Tuhan boleh melakukan mukjizat di dalam hidup kita dengan memberikan kita kurnia yang baru. Tetapi kebiasaannya, kita akan tahu apakah talenta yang telah Tuhan kurniakan kepada kita. Kita akan menuju daripada satu step kepada satu step yang lain, daripada satu peringkat ke peringkat yang lain. Efesus 3:10, kerana kita ini buatannya, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disediakan terdahulu oleh Tuhan untuk kita lakukan. Wow, Tuhan menciptakan kita untuk melakukan perbuatan baik yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Kita semua diciptakan unik oleh Tuhan. Kita semua mempunyai kurnia-kurnia yang unik yang Tuhan sediakan untuk kita. Jadi, apabila kita melakukan sesuatu menurut kurnia-kurnia yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita akan selaras dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudari. Dan yang kelima dan yang terakhir, apakah ia memberikan kita kedamaian? Maksudnya, bukan sesuatu yang mengelirukan. Bukan sesuatu yang membuat kacau bilau di dalam kehidupan kita. Kerana Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera. 1 Korintus 14:33 mengatakan Allah tidak menghendaki kekeliruan tetapi kesejahteraan sebagaimana dalam semua jemaah orang saleh. Inilah ujian yang terakhir yang mahu Tuhan kita lakukan, saudara-saudari. Jadi sebagai seorang pemimpin adalah penting untuk kita mendengar suara Tuhan. Dan apabila kita mendengar pesanan Tuhan atau kita mendapat satu idea yang baru atau kita mendapat satu impression yang baru, adalah penting untuk kita menguji dengan ujian-ujian yang telah saya cadangkan supaya kita tidak menjadi seperti Petrus. Amin, saudara-saudari. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami telah renungkan hari ini tentang dasar kepimpinan Yesus yang keenam, bahagian B, yaitu disiplin doa seorang pemimpin. Di dalam kami mendengar pesanan daripada Tuhan. Hari ini kami sebagai seorang pemimpin minta pertolongan Tuhan untuk mempraktikkan prinsip yang telah kami pelajari. Pimpin kami supaya setiap apa yang kami lakukan adalah mengikut arahan Tuhan. Hati manusia hanya boleh merancang jalannya Tuhan, tetapi Tuhan sendiri sajalah yang akan menentukan langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih saudara-saudari. Sampai kita bertemu sekali lagi. Tuhan memberkati. Shalom.